المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب صلة الرحم. Bab pada menyatakan silaturrahim. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, susunan Al-Imam fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-26, masih berkenaan dengan silaturrahim. Dalam bab ini ada 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis 49, haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Amr ibn Uthman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Musa bin Talhah yadhkuru an Abi Ayyub al-Ansari anna a'rabiyyan 'arada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masirihi فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawasanya seorang badui telah menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam satu perjalanan. Lalu badui itu bertanya, khabarkan kepadaku apakah yang mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Rasulullah telah bersabda, engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Engkau menunaikan salat dan engkau keluarkan zakat dan engkau menyambung hubungan kekeluargaan. Dalam hadis ini, satu hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat yang makruf, yang tuan-tuan biasa dengar bila kita sambut peristiwa Hijratul Rasul. Itu seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana Nabi ketika mana sampai di bumi Madinah, maka Nabi menginap di rumah Abu Ayyub ini. Kerana unta baginda yang Nabi naik tersebut berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi menginap di rumah Abu Ayyub sementara Nabi nak bina rumah dia sendiri. Sementara Nabi nak bina masjid. Jadi Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila mana Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka Nabi memilih pada awalnya untuk duduk di bawah. Abu Ayyub berada di atas. Walaupun Abu Ayyub menawarkan berkali-kali untuk Nabi duduk di bilik atas, tak tergamak Abu Ayyub nak duduk di atas, Nabi duduk di bawah. Itu pun ada riwayat mengatakan Abu Ayyub tak akan lalu betul-betul atas Nabi. So dia cari mana bahagian tepi-tepi untuk dia lalu, supaya dia tak memijak baginda Nabi. Itu kita pernah sebut dulu, antara adab yang tinggi yang ulama pernah buat kepada ibu dan ayah mereka, gitu,
Saat ibu dan ayah mereka berada di tingkat bawah, maka mereka tak duduk di bilik di bawahnya kedua orang tua. Itu dari sudut adab. Adapun dari sudut ilmu tak ada masalah pun. Apatah lagi bukan kita duduk atas kepala dia. Jauh lagi dengan siling tu. Tapi itulah kata adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab ni ulama kata jadikan dia sebagaimana debu gandum. Ilmu secebis garam pun tak apa. Tapi adab biar lebih. Biar umpama seperti gandum. Orang nak buat roti canai garam tak banyak. Kebanyak garam daripada gandum. Tak ada orang pergi makan. Tak jadi roti canai kot nak tebal pun tak boleh. Itu adab Abu Ayyub pada asalnya begitu. Bila air jatuh, maka dia dengan bini dia cepat-cepat lap. Takut menyerap jatuh atas baginda Nabi. Bila Nabi tahu susahnya Abu Ayyub duduk di atas tu dalam keadaan jaga, maka akhirnya Nabi naik duduk di atas dalam bilik. Dalam kitab Fadlullah Samad, syarah kepada Al-Adabul Mufrad ini, diriwayatkan Abu Ayyub ini pernah mengambil lihyatin Nabi. Dia ambil janggut Nabi. Dia ambil sedikit daripada janggut Nabi. Disimpan. Maka kata Nabi kepada Abu Ayyub, Nabi kata, la yusibuka su. Kamu tak akan kena kejahatan. Kalau dapat kat kita hari ini, bid'ah dalalah. Sesat. Apa yang Nabi sebut ni, la yusibuka su ni, ayat percakapan. Macam ayat kenyangnya makan nasi. Hilang sakit kepala telan Panadol tadi. Sama. La yusibuka su. Bukan Nabi nak bagi tahu kepada Abu Ayyub, dengan engkau menyimpan janggut aku tu, engkau tak akan kena segala kejahatan, keburukan. Allah Ta'ala lah yang mendatangkan kebaikan maupun keburukan. Itu i'tiqad yang memang sedia ada dalam diri setiap orang Muslim mukmin. Sebab tu ayat percakapan tak salah bila kita bercakap, kenyang makan nasi, hilang haus minum air. Kita kata tajam betul pisau ni. Sekali hiris je potong. Sekali hiris je. Sekali kita tolak je dah putus dah leher lembu. Itu percakapan, laras percakapan biasa. Orang faham pun pisau tu tak boleh bagi bekas pun. Tuan-tuan mengaji, orang Muslim mukmin memang dah clear dah akidah dia. Hanya orang yang tak faham je bila kita cakap baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya. Khurafat. Sebab dia kata Nabi boleh menyembuhkan. Bukan Nabi yang menyembuhkan, Allah Ta'ala lah asy-syafi, tapi melalui barakah selawat kepada baginda Nabi. Semua tu asbab. Selawat juga asbab, jumpa doktor di hospital juga asbab, makan ubat juga asbab, makan madu asbab, habatus sauda asbab, semua asbab. Ini kan alamul asbab. Ini kan alam yang Allah Ta'ala jadi melalui asbab. Jangan kau terhijab dengan asbab, walaupun di lisan engkau menyebut asbab, hati engkau tembus melihat musabbibul asbab. Dah pergi tajuk lain pula. Patut balik tajuk itu. Ini nak cerita Abu Ayyub Al-Ansari pernah buat benda ni. Buka kitab Fadlullah Samad, syarah kepada Al-Adabul Mufrad. Dia tulis yurwa, dia tak bagi tahu siapa yang riwayat, tapi dia kata diriwayatkan. Saya hanya menukilkan apa yang ulama kutip bubuh dalam kitab mereka. Kisah tak salah pun kita cerita. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengatakan anna a'rabiyan.
Dia kata ketika Nabi dalam perjalanan, anna a'rabiyan lalu badui. Seorang badui arada 'alan nabiyyi fi masirihi. Seorang badui, Arab badui lah Arab kampung. Dia tak sama dengan Arab bandar. Macam orang kampung dengan orang bandar lah, tak sama. Jadi anna a'rabiyan, ada seorang Arab badui, Arab kampung menyekat Nabi ketika Nabi dalam satu perjalanan. Arab badui ni ada ulama kata nama dia Luqait ibnu Sabirah. Ada yang mengata nama dia Abu Sakhr Al-Qa'qa'. Itu khilaf dari kalangan ulama yang meriwayatkan lah. Siapa Arabi ni? Ada yang mengatakan Luqait ibnu Sabirah dan ada yang mengatakan Abu Sakhr Al-Qa'qa' Al-Bahili. Dan ada lagi yang mengatakan selain daripada dua orang tersebut. Tak penting pun bila dia tak sebut nama tu, maknanya tak penting lah untuk kita tahu nama tu. Yang pentingnya ialah apa yang ditanya oleh Arabi ni kepada Nabi. Walaupun dia lelaki kampung. Walaupun dia kekampungan lah. Maknanya orang kampung ni banding dengan orang bandar ni intelek lah. Kan orang bandar ni orang yang bijak lah. Sebab tu di bandar ni banyak bangunan-bangunan besar. Mana ada belakang rumah tok kita menara KL Tower. Orang kampung tak pandai lah nak buat macam tu. Benda-benda macam tu tak perlu bagi orang kampung. Tapi bijak dia. Apa yang dia tanya kepada Nabi? Dia kata apa? Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Bijak dalam kepala dia. Dia bukan berfikir sebelum mati, tapi dia berfikir jauh selepas daripada kematian. Itu orang bijak. Nabi sebut dalam hadis kan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Itu orang bijak pada sifir agama. Bukan pada sifir dunia. Pada sifir dunia, orang yang ada sijil, orang yang ada gelaran, orang yang bergulung-gulung ijazah dia, ni orang bijak ni. Diberi gelaran profesor, diraja, emeritus, apa lagi tuan-tuan, ulung, tak ulung dan sebagainya lah gelaran. Oh, ni orang bijak pandai. Ada pertubuhan profesor seluruh Malaysia, mesti kita kata bijak. Sebab apa? Orang ni lah yang belajar bersungguh-sungguh. Maka kita kata itulah sifir dunia mengatakan orang ni orang bijak. Agama tak letak gitu. Agama mengatakan orang yang bijak ialah orang yang hitung diri dia dan orang yang wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang fikir, buat kerja, buat aktiviti, buat amal untuk selepas daripada mati. Itu orang bijak. Jadi Arabi ni orang kampung. Orang badui, ibaratnya duk bela kambing lah. Orang badui ni bawa kambing pergi ke tempat apa, padang ragut, duk bagi makan pada kambing. Macam cerita Piramli ya, cerita apa dah? Cerita apa tu? Ahmad Al-Bab. Kan dia bukan orang cerdik yang tu. Yang cerdik dua orang lagi tu. Yang nama apa? Safar dan Muharram. Yang tu yang cerdik. Sebab tu dia bijak. Tipu bini dia, tipu pak mertua dia, ditipu semua. Dengan ayah-ayah dia sekali kena kencing. Dia janji berapa bulan dia nak kutip harta daripada bini dia. Tak, dia pakai dia sendiri. Dapat harta daripada bini dia pakai sendiri ya. Lepas tu dia tipu pula bini dia. Dia bekerja, dia berniaga, dia bersaudagar dan sebagainya. Sukalah bini dia. Habis kena tipu dengan dia. Tu Muharram dan Safar. Bijak. Piramli bukan bijak. Duduk jaga kambing. Duduk mengadap kambing. Bilang kambing berapa ekor ada. Tengok-tengok hilang seekor masuk dalam gua. Keluar cerita Ulul Albab pula. Cuma nak sebutnya orang kampung gitu lah. Tapi bila dia datang jumpa dengan Rasulullah, maka dia bertanya, ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah,
khabarkan kepada aku apakah yang mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Bijak orang ni. Orang yang berfikir tentang hidup kekal dia. Dia bukan berfikir untuk hidup dunia dia. Hidup yang akan habis. Dia berfikir untuk hidup kekal dia. Orang ni orang bijak. Kita ni duk kalut dengan hidup sementara kita. Yang duk bergaduh, yang duk berebut, yang tinggal halal haram ni semua duk kalut tentang hidup sementara ni. Berapa ramai je orang yang berfikir hidup kekal dia nanti. Macam mana? Kalau aku ambil yang haram, macam mana hidup kekal aku nanti? Kalau aku langgar hukum Allah, macam mana hidup kekal aku nanti? Dia tak fikir. Kan viral sehari dua ni kan. Dulu ketika apa? Ketika kanser pakai tudung. Bila dah habis kanser, buka tudung. Kita pun boleh jadi benda tu berlaku juga pada kita. Waktu sakit, ya Allah, Quran ambil baca. Kan? Masjid gagah juga datang. Sebab apa? Duk berasa tempat ni tempat barakah. Semayang gagah juga sebab apa? Tahu dalam semayang ni ada tempat yang kita doa, Allah Ta'ala kabul. Tapi bila dah Allah Ta'ala bagi sihat, semayang bertangguh-tangguh. Masjid surau tak kenal. Tu kita dah tengok orang kita pun serupa je kadang-kadang perangainya. Tu perangai kita. Saat Allah Ta'ala bagi nikmat, kadang-kadang lupa. Bila Allah Ta'ala bagi kesakitan, mula cari Allah Ta'ala. Jadi, Badui ni tanya pada Nabi, apa yang boleh mendekatkan dia pada syurga. Dalam sahih, dalam hadis yang sahih, hadis yang lain. Dia punya ayat dia bi'amalin yudkhilunil jannah. Dia pakai kalimah tu. Dia tanya Nabi, amal apa yang boleh menyebabkan aku masuk syurga? Macam kalau tuan-tuan ada anak nak masuk U. Tuan-tuan kena plan sekarang. Duduk dengan anak tu, minat bidang apa? Nanti, lepas habis SPM ni, abang minat bidang apa? Dia kata dia minat nak jadi law. Nak jadi lawyer, nak belajar dalam bidang law. So, tuan-tuan nak kena tahu, subjek mana yang perlu dia kuat? Yang perlu dia strong. Supaya apa? Supaya bila masuk dalam online UPU, dengan result dia ni akan melayakkan dia ditawarkan dalam bidang undang-undang di universiti mana-mana lah. Kalau dia tak strong subjek ni, kalau abang tak strong subjek ni, jawab dia abang tak boleh pergi bidang perundangan. Ini kalau abang strong bidang ni, abang kena pergi bidang apa? Bidang finance, bidang apa? Bidang bukan bidang agama dan sebagainya lah. Tu kena maklum. Ini yang ditanya oleh Badui ni, aku nak ke syurga. So apa amalan, apa yang perlu aku buat supaya aku ni boleh masuk syurga? Bijak. So persoalan dia ni untuk panduan kita lah sekali. Bukan setakat pada Badui itu saja. Jadi Nabi jawab. Tengok jawapan Nabi. Nabi kata, qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Satu, Nabi kata, engkau beribadat kepada Allah Ta'ala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Itu dua basic. Satu, jangan menyekutukan Allah. Itu asas. Foundation dia. Itu tapak dia. Kalau kita beribadat pada Allah, i'tiqad kita menyalahi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada faedah. Tak ada faedah ibadat. Sebab apa? I'tiqad kita Jabariyah. I'tiqad kita Mu'tazilah. I'tiqad kita Qadariyah. Tak ada faedah lah amal ibadat yang kita buat. Sebab apa? I'tiqad kita i'tiqad yang salah. I'tiqad yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. So macam mana nak tahu i'tiqad kita di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ngaji. Baru tahu, aku faham dulu gini. Macam contoh, saya buat
di Masjid Sungai Mulia baca kitab Mastikah Hadis. Biasa kadang-kadang kita dengar orang cakap, kan, orang dengar orang cakap, saya ni sebenarnya tak nak berzina, tapi Allah Ta'ala tentukan dah zina lah. Ni ayat Jabariyah ni. Ayat macam ni, ayat Jabariyah. Seorang anak perempuan, na'udzubillah, mudah-mudahan anak perempuan kita semua terjaga daripada zina. Seorang anak perempuan ditangkap oleh Jabatan Agama, katakanlah, dibawa balik menghadap ayah dia. Ni anak tuan, kita orang tangkap tadi dalam bilik hotel, dapat maklumat daripada fulan-fulan semua sekali. Mereka berada dalam keadaan sekian-sekian, dah berzina dah. Anak tu kata pada ayah dia, ayah, kita sebenarnya bukan nak berzina, pun tak nak berzina, tapi dah Allah Ta'ala takdirkan kita berzina. Ayah dia pun kata, tak apalah, dah nak macam mana dah Tuhan takdir begitu. Tu nama dia Jabariyah tu. Biasa dengar orang cakap gitu. Ke kita pun cakap gitu juga. Tu pergi mengaji akidah balik lah. Kalau kita bercakap macam tu, maknanya kita kena mengaji akidah balik lah. Itu pegangan cara percakapan orang Jabariyah. Hidup dia semua dah dipaksa oleh Allah Ta'ala dah. Dah dipaksa oleh Allah Ta'ala, sebab tu dipanggil Jabar. Dah dipaksa oleh Allah Ta'ala, so maknanya kita tak ada ikhtiar. Ahlu sunnah tak kata gitu. Ahlu sunnah pada kita ada al-kasbu, al-ikhtiar wal-kasbu. Kita ada ikhtiar dan kita ada usaha. Itu ahlu sunnah. Dia duduk tengah-tengah antara Jabariyah dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah. Itu ahlu sunnah, jalan tengah. Sebab tu dia murni. Tu tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin lah. Semua nak cerita. I'tiqad adalah asas. Bila i'tiqad kita dah sahih, pegangan kita dah sahih, maka tengok amal ibadat yang kita buat, adakah sahih pada fiqh. Fiqh mengesahkan ibadat kita sahih pada hukum hakam fiqhnya. Maka baru makbul. Makbul pada fiqh. Tengok pula pada tasawuf. Tasawuf mengesahkan ibadat ni ibadat yang jujur, ikhlas, tak ada apa yang dia cari selain Allah. Makbul pada pahala. Sempurna, barulah sempurna i'tiqad sahih, amal ibadat zahir sahih, ibadat batin pun sahih. Ibadat tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Lepas tu semua lalu ikut 3 ilmu tu. Akidah, fiqh, tasawuf. Untuk menyempurnakan amal ibadat. Nabi suruh kita beribadat ya. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Kemudian Nabi kata, wa tuqimus salah. Nabi sebut yang paling penting. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata. Nabi kata apa? Menunaikan salat. Engkau menunaikan salat dan engkau mengeluarkan zakat. 2 yang paling asas sekali. Tak pernah dipisahkan oleh Quran antara salat dan zakat. Penting 2 tu. Kemudian yang ni yang syahid tajuk kita. Wa tasilur rahimah. Yang ketiga Nabi bagi tahu ialah dan engkau menyambung hubungan kekeluargaan. Tu rahim. Rahim sini dia terjemahkan dengan hubungan kekeluargaan. Rahim ni diambil daripada kalimah rahmah. Rahim. Ada satu hadis lain yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, Ana Rahman. Aku ni bernama Ar-Rahman. Dan engkau Ar-Rahim. Engkau aku namakan dengan Ar-Rahim. Aku ambil nama aku jadikan pecahan daripada nama aku bubuh di engkau. Itu nak menunjukkan Rahim ni, kedudukan dia adalah tinggi. Sebagaimana tuan-tuan baca akhir surah At-Taubah, Allah Ta'ala meletakkan sifat dia di Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Ta'ala sebut,
Azizun. Satu. Sifat Allah tu. Tuan-tuan duk baca dalam Asmaul Husna Al-Aziz. Sifat Allah Ta'ala. Bubuh di Nabi. Laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kamu seorang rasul. Antara sifat dia, azizun alaihi ma'anittum. Bil mu'minina ra'ufun rahimun. 3. Sifat Allah bubuh di Nabi. Nak beritahu sempurnanya sifat tersebut pada baginda Nabi. Tu nak menunjukkan kedudukan Nabi hebat tu. Tinggi. Begitu juga bila Allah Ta'ala sebut Rahim ni diambil daripada nama aku Ar-Rahman. Tuan-tuan mengaji dalam dalam tafsir contohnya. Bila tuan-tuan baca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim daripada kalimah asal iaitu Rahamim. Rahimah. Apa makna Rahman? Rahman ni kita terjemah dalam bahasa Melayu dengan kepemurahan Allah. Murah ni maknanya Allah Ta'ala ni bersifat dengan boros. Orang yang kedekut tak dipanggil pemurah. Orang yang boros, mudah berbelanja, maka dia dikira sebagai orang yang pemurah. Tuan-tuan pergi haji, duduk dengan orang kaya. Kaya pula pemurah. Lepas balik daripada masjid, singgah kedai makan. Kita nak bayar, dia kata, tak payah bayarlah, biar saya bayar. Lalu kok kedai jubah, tengok jubah nak beli. Nak bayar, dia kata tak payah bayarlah, biar saya belanja. Lalu pula kok kedai apa? Kok kedai perfume, minyak wangi, nak beli minyak wangi oud. Nak bayar, dia kata tak payah bayarlah, biar saya belanja. Ni orang pemurah, boros. Dah lah kaya. Allah Ta'ala ni kaya, lepas tu murah pula dia. Sebab tu orang kafir pun dapat, orang mukmin pun dapat daripada sifat Rahman Allah. Tu dua-dua dapat. Kafir dapat, mukmin dapat, taat dapat, maksiat pun dapat. Orang yang buat taat dapat, orang buat maksiat pun dapat. Semua nikmat. Kehidupan dapat, rezeki dapat, sihat dapat, berjaya dapat. Apa nak? Dapat. Muslim tak? Kafir. Kita Muslim mukmin dapat juga. Ada satu lagi Rahim. Ini khusus untuk orang beriman saja. Tuan-tuan baca ayat Rahman dan Rahim tadi. Sifat itulah yang Allah Ta'ala ambil sedikit, secebis bubuh di Rahim. Yang sedikit tu pun tuan-tuan tengok macam mana seorang ibu. Tahu jadah anak dalam perut dia. Makan dia jaga. Tak cukup dengan makan minum dia jaga. Dia beli suplemen makan. Yang penting nak suruh anak dalam tu cukup zat dan khasiat. Tu belum lahir. Belum tengok lagi anak tu sempurna tak sempurna. Dah tumbuh dah benih-benih cinta dan kasih kepada anak dalam perut tu. Tak tahu laki perempuan lagi, smart tak smart, sempurna tak sempurna, cacat ke tidak. Dalam hati dah berbunga-bunga dah nak terima anak ni. Lahir susah pula gadai nyawa. Tu kita semua lahir. Ya tu kita semua. Gadai nyawa. Dahlah kita menumpang dalam rahim dia 9 bulan 10 hari. Habis kita kutip zat dia kita makan. Apa yang dia makan itu masuk pada kita. Apa yang dia minum itu masuk pada kita. Kita tumpang zat dia, kita ambil daripada dia. Pemurahnya dia bagi. Apa yang ada di dia, dia bagi pada kita. Apa yang dia makan, dia bagi pada kita. Dia nak makan, dia fikir makanan ni berkhasiat. Makanan ni tak berkhasiat. Ini ada zat besi, ini ada protein. Dia kira semua. Tu belum lahir. Baru duduk dalam perut. Baru tahu 4 bulan. Baru tahu 6 bulan. Lahir ke dunia, orang-orang tua duk sebut kan. Mak-mak ayah duk cerita. Mak engkau jaga engkau. Seekor nyamak pun tak bagi gigit. Tu rahim. Kasihnya pada anak. Ni manusia yang kategori pertama. Kategori musayyar. Kategori yang kita tak boleh pilih. Dia ada manusia yang boleh kita pilih.
Ada manusia yang kita tak boleh pilih. Manusia ni kan al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Kitab yang ditulis oleh Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Manusia kita ni berada di antara dua. Satu, ada yang musayyar, yang kita tak boleh pilih. Allah Ta'ala yang tentukan siap-siap. Ada yang kita boleh pilih. Ada manusia yang boleh kita pilih. Ada manusia yang tak boleh kita pilih. Saya fokus pada manusia. Antara yang tak boleh kita pilih lah mak dan ayah kita. Kita tak boleh pilih siapa nak jadi ayah kita, siapa nak jadi mak kita. Mak dan ayah kita tak boleh pilih siapa nak jadi anak dia. Kita lahir daripada seorang petani. Tuan-tuan tengok, orang duduk viral sejarah hidup Naib Chancellor UUM, Prof Haim. Kan dia cerita dari dia daripada keluarga yang susah. TV pun tak ada umur dia. Ayah dia meninggal ketika usia dia 13 tahun. Duduk dengan mak dia. Saya ringkaskan cerita, dia ceritalah kesusahan dia. Dia nak tengok TV, duduk berdiri di pintu rumah orang, ada orang tak bagi. Haim tak payah berdiri kat situlah, balik. So bila dia dah mula ada duit, dia bekerja. Dia cerita dia kerja datang Kuala Lumpur dia tu. Dia bekerja, kerja biasa ni. Kerja di stesen minyak, dia mula mengumpul duit. Target dia ialah, dia nak memenuhi apa yang mak dia nak dulu. Barakah hidup dia. Duit yang dia bekerja tu, dalam kepala dia nak penuhi keinginan apa yang mak dia nak. So dia pada masa tu dia mula beli. Dia beli apa yang mak dia nak. Dia beli TV untuk mak dia. Dia beli mesin basuh untuk mak dia. Tu dia cerita sebagai motivasi lah untuk anak-anak muda. Cuma saya nak sebutnya, ialah ada manusia yang kita tak boleh pilih. Siapa nak kita lahir daripada seorang ibu ayah yang tak berpendidikan? Apatah lagi tak tahu alif bata ABC tak kenal. Boleh jadi anak-anak pun malu nak mengaku. Ayah kau siapa? Ayah aku penoreh getah. Tak pandai baca buku. Anak-anak hari ni boleh jadi malu nak cerita siapa ayah dia. Tapi boleh tak kita pilih siapa mak kita, ayah kita? Tak boleh. Begitulah juga anak tak boleh memilih. Ibu ayah tak boleh nak milih anak dia siapa. Sempurna tak sempurna, tak boleh pilih. Yang jenis tak boleh pilih ni, Allah Ta'ala letakkan hak dan tanggungjawab yang paling besar sekali. Tak percaya? Tuan-tuan mengaji bab hak ibu ayah, tanggungjawab ayah kepada anak, ibu kepada anak, ataupun tanggungjawab anak kepada ibu ayah. Yang ni luput, abai, cuai neraka. Sebab dia musayyar. Dia adalah pilihan daripada Allah. Kita tak ada hak langsung campur tangan untuk memilih mak dan ayah kita. Mak ayah pun begitu juga pada anak. Tak boleh, tak ada campur tangan, mereka pun nak siapa anak-anak dia. Oh, kalau boleh pilih nak anak yang smart, lawa lah. Tengok-tengok keluar-keluar anak kita kicap. Gelap kan. Kita orang putih. Tiba-tiba anak gelap. Kenapa gelap? Tak sama dengan kita berdua ni. Nak anak mesti nak yang lawa. Lepas tu mesti nak yang pandai. Ni mengaji tak pandai pula. Pemalas pula. Siapa nak anak macam ni? Tapi itu Allah Ta'ala bagi ruang dan jalan untuk kutip pahala sebanyak-banyaknya. Abai ruang dan jalan ke neraka. Itu besar bila musayyar. Tapi kalau mukhayyar, tuan-tuan boleh pilih nak, boleh pilih tinggal. Siapa? Sahabat. Contoh. Ramai ni dalam ni. Tuan-tuan boleh pilih nak bersahabat dengan siapa. Yang ada dalam surau, yang ada di luar surau. Tuan-tuan boleh pilih nak bersahabat dengan siapa. Aku nak bersahabat dengan dia ni lah. Sebab apa? Dia orang kaki masjid, dia orang soleh, dia orang mengaji. Aku nak tumpang barakah dia. Aku nak tumpang ilmu dia. Aku nak tumpang adab dia. Aku nak tumpang akhlak dia. Pilih tak nak berkawan dengan orang luar. Orang yang tak semayang. Orang yang sembang kosong. Orang yang mencarut nak sembang tu. Tunggu. Sekali dengan orang tu nanti. Sebab kita mukhayyar. Diberi pilih. Ramai orang ni. Kenapa tak pilih yang soleh? Kenapa tak pilih yang menjaga? Kenapa tak pilih yang menjaga ketaatan, yang meninggal kemungkaran? Kenapa nak pilih yang duduk dengan maksiat mungkar? Yang ni kita akan ditanya oleh Allah dan akan bersama. Tu Nabi sebut dalam banyak hadis,
Orang yang duduk bersama dengan seorang itu, dia pasti akan menarik akhlak dan adab yang ada pada orang tersebut. Man jalasa janasa. Siapa-siapa yang saling duduk, janasa, dia akan jadi satu jenis. Dia akan jadi sama. Dia mesti akan ada satu titik yang menemukan di antara dua ni. Kenapa kita boleh duduk sekali? Ya, sebab kita orang kaki borak. Sebab kita orang kaki borak kosong. Sebab tu kita boleh duduk sekali. Kenapa kita tak boleh duduk dengan ustaz, dengan agamawan, dengan ilmuwan? Sebab apa? Dia tak cakap kosong. Kita pun tak tahu nak sembang apa dengan dia. Pergi jumpa, apa khabar? Gitu je. Apa khabar ustaz? Assalamualaikum ustaz. Sihat ustaz? Tu je lah. Nak duduk lebih, aku nak sembang apa dengan ustaz ni? Nak tanya masalah fiqh tak telitah pula masalah fiqh malam ni. Kalau ada masalah fiqh boleh jugalah kita apa? Kita tanya-tanya. Dah tinggal kita pergi sembang, pergi duduk dengan orang lain. Ya, sebab apa? Yang seorang lagi kita pergi cari tu yang sama dengan kita. Satu titik dengan kita. Ini mukhayyar. Ada manusia yang mukhayyar, ada manusia yang musayyar. Satu lagi ada yang syibih mukhayyar. Syibih mukhayyar. Macam kita pilih, tapi Allah Ta'ala dah tentukan. Siapa? Bini. Tak naklah kahwin dengan orang KL. Dapat orang KL. Dah bertunang dah dengan orang yang senegeri dengan kita. Putus. Kahwin dengan orang KL. Sebab apa? Allah Ta'ala dah tentu dah jodoh. Macam kita pilih. Pilih kita. Cari kat sekolah lagi cari dah. Nak habis tingkatan 5 tu duduk cari dah. Mana satu yang akan nampak bini. Mana satu akan nampak lelaki. Masuk you tinggal cari yang lain pula. Masuk you lagi besar. Seluruh negeri datang. Oh, ramai rupanya kat you ni. Negeri Kelantan lagi cantik. Contoh, yang Kelantan pula, yang Selangor ni lagi cantik, macam artis semuanya. Tak jadi. Sebab apa? Jodoh pertemuan, ajal maut dah ditentu Tuhan. Nampak mukhayyar, padahal musayyar. Syibih dipanggil. Semua tu jalan untuk cari pahala semua tu. Jalan untuk cari pahala, jangan jadikan dia jalan untuk menuju ke neraka. Baik, 8.36 isyak ke apa? Pukul 6 pagi subuh tu. Kau apa? Isyak? 8.38. Lagi 2 minit. Nak berhenti dah. Mana tadi? Jadi rahim ni ambil daripada kalimah rahmah. Sebab tu seorang ibu yang Allah Ta'ala bubuh satu anggota, satu tempat yang dinamakan dengan nama Allah Ta'ala lah. Daripada rahimah tu. Maka dia bersifat dengan sifat itu. Dia kasih, dia sayang pada anak. Kan ada hadis yang ada seorang perempuan yang kehilangan anak dia. Dia mencari-cari anak dia. Bila dia cari-cari anak dia, tiba-tiba Nabi dan para sahabat sedang duduk tu, tiba-tiba perempuan yang cari anak tu nampak anak dia duduk seberang jalan. Maka dia pun berlari meluru ke arah anak dia. Dia dapat, dia peluk, dia cium anak dia. Dia menangis, anak dia pun menangis. Sahabat-sahabat yang menyaksikan peristiwa tu, sahabat-sahabat kata, kenapa engkau menangis? Nabi tanya, kenapa engkau menangis? Lalu sahabat mengatakan, kasihnya seorang ibu kepada anak. Lalu Nabi kata, Allah Ta'ala lebih pengasih daripada ibu ni. Engkau rasa dengan sifat pengasih Allah Ta'ala, adakah dia akan campur hamba dia ke dalam neraka? Tidak. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan neraka bukan nak bubuh manusia dalam neraka, tapi nak halau manusia pergi ke syurga. Tu kena faham gitu. Kalau tak kita rasa Allah Ta'ala buat neraka nak bubuh hamba dan tak, neraka untuk halau manusia ke syurga. Sebagaimana seorang ayah ada rotan di rumah. Tujuan dia untuk halau anak dia supaya buat baik, buat taat, jadi orang rajin. Gitulah Allah Ta'ala. Kenapa buat dosa? Supaya kita pakat-pakat tahu ini dosa, pakat-pakat lari kepada syurga. Tapi dah tahu dah dosa, Allah Ta'ala sengaja datangkan dosa tu pula sedap. Kita follow pula dosa. Kita ambil dosa dan tak bertaubat pada Allah, memang layak lah. Dah tahu dah, diberi akal, diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi itu rahim. Maka salah satu daripada yang Nabi sebut, jalan ke syurga ialah tasilur rahim. Hubunglah silaturrahim. Siapa yang Nabi suruh hubung ni?
Macam mana Nabi suruh hubungkan? Yang ni ulama-ulama ada hurai. Nanti kita akan tengok dalam pertemuan akan datang. Nak dengar lagi? Mari pula. Jual ubat gitu. Qadar tu dulu malam ni tuan-tuan. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.